Pawn yang berada di E5 ni bukan free, bukan percuma. Sebab kalau knight makan, hitam boleh menggerakkan queennya ke D4. Dan ini sebenarnya membuat serangan bercabang dua. Assalamualaikum dan hai kepada semua pencatur. Dalam video kali ini kita nak tengok satu game yang telah dimainkan oleh seorang Grandmaster muda dari India, iaitu GM Ramesh Babu Pragnananda. Baik, Pragnananda ni kita semua tahu merupakan seorang pemain yang berbakat, masih lagi muda, iaitu berumur 15 tahun, dan dia sebenarnya merupakan seorang antara pemain harapan warga India untuk menjadi juara dunia yang seterusnya pada masa akan datang. Samalah juga macam kawan dia, iaitu GM Nihal Sarin, pun dari India. Jadi dua orang budak ni sebenarnya menjadi harapan pencatur-pencatur dari India memikul tanggungjawab yang besar untuk mengharumkan nama negara diorang. Jadi baru berumur berbelas-belas tahun dah pun memikul tanggungjawab yang besar. Kita yang dah berumur ni hanya mampu pikul bakul sahaja kan. Tu pun tak larat. Okey, baik. Jadi dia punya lawan ialah seorang International Master IM dari England yang bernama Adam Taylor. Adam ke Adam? Saya pun tak pasti. Rasanya Adam lah kan. Sebab bunyi macam orang putih sikit. Adam Taylor dari England. Adam ni sebenarnya baru dapat dia punya title pada tahun lepas, 2019. Dan dia pun masih lagi muda sebenarnya, baru berumur 21 tahun, mempunyai masa depan yang cerah lagi, dan mungkin pada suatu hari nanti dia akan berjaya mendapat title Grandmaster, siapa yang tahu, betul tak? Okey, jadi kita nak tengok satu game ni yang telah dimainkan oleh mereka berdua di pertandingan catur Heraklion Fisher Memorial pada tahun 2018 di Greece. Pertandingan catur Heraklion ni merupakan pertandingan tahunan dan menawarkan GM norm. Maksud dia, siapa-siapa yang nak jadi GM, dia kena perform. Dia kena menunjukkan prestasi yang membanggakan dalam tournament ni, dan dia akan berpeluang mendapat title Grandmaster. Baik, jadi kita kat sini kita ada putih yang dimainkan oleh Ramesh Babu Pragnananda, manakala hitam pula dimainkan oleh Adam Taylor. Jom kita tengok game ni. Ianya dimulakan dengan E4. Adam membalas dengan E5, Knight F3, menyerang pawn, dan seterusnya Knight C6 mengawal pawn. Kita ada Bishop ke B5, opening Ruy Lopez dimainkan kat sini, dan seterusnya Knight F6. Adam memilih untuk memainkan Berlin Defense. D3 dimainkan oleh Pragnananda, Bishop ke C5, Bishop makan Knight, dan seterusnya pawn makan Bishop C6. Dalam posisi ini semestinya putih, terutamanya kepada pemain beginner yang baru nak belajar, pawn yang berada di E5 ni bukan free, bukan percuma. Sebab kalau knight makan, hitam boleh menggerakkan queennya ke D4. Dan ini sebenarnya membuat serangan bercabang dua kat situ. Kalau kita tengok queen ke F2 ni, kalau makan pawn menjadi checkmate, dan knight ni tak ada siapa nak kawal, jadi dia akan mati. Jadi ini merupakan satu perangkap yang biasanya pemain beginner akan terkena lah. Okey. Jadi dalam posisi ini, gerakan yang betul ialah Queen E2 sebagaimana Pragnananda mainkan kat sini. Kita ada Knight ke D7 mengawal pawn di E5. Knight B ke D2. Kosong-kosong oleh hitam, castling. Knight ke C4 menambah serangan ke atas pawn di E5. Jadi Rook E8 dimainkan mengawal pawn tersebut. Kita ada Bishop ke D2, F6, dan seterusnya. Kita dapat tengok kat sini Pragnananda memilih untuk membuat castling panjang. Baik, dalam posisi macam ni, apabila dua pemain membuat castling berlawanan arah, sememangnya kita akan disajikan dengan permainan-permainan yang agresif, dengan serangan-serangan yang berbahaya. Sebabnya biasa kedua-dua pemain akan cuba untuk menyerang satu sama lain. Putih akan cuba serang di sebelah sini, manakala hitam pula akan cuba di sebelah sini. Jadi kita akan tengok, mungkin kita akan dapat tengok satu serangan yang menarik dari kedua-dua pihak. Baik, kat sini disambung dengan knight ke F8. Kita ada king ke B1, Bishop E6, Rook hash ke G1 dengan idea untuk membuat tolakan pawn
dan seterusnya menyerang hitam kat situ. Queen D7 dimainkan tidak membenarkan pawn untuk ditolak ke G4, tapi kita ada knight ke E3. Sekali lagi menambah kawalan, pengawal ke arah pawn di G4 ni. Lagi satu, apabila putih letakkan knight kat sini, biasanya idea yang nak dibuat ialah lompatan knight ke sini dan seterusnya ke sini mungkin. Selain daripada tolak pawn di G file kat sini lah. Jadi kita ada serangan hitam juga. Hitam tak nak berdiam diri, dia pun nak serang. Adam memainkan A5 kat sini. Kita ada knight ke H4 seperti yang telah cerita sebentar tadi. Queen ke F7 mencuba untuk makan pawn di A2. Jadi A3 dimainkan kat sini. Kita ada B5, G4. Kita dapat tengok kedua-dua pemain memulakan serangan. B4 dan sememangnya Pragnananda tolak sahaja pawn ke depan, tidak membenarkan ruangnya dibuka kat situ. Kita ada B3 dan sekali lagi C4. Kalau kita tengok struktur pawn kat sini telah pun menutup serangan hitam, tak berjaya diserang kat situ. Bishop D4 dimainkan dan G5. Putih pula yang membuat serangan kat sini. Dalam posisi ini sepatutnya hitam ataupun Adam memainkan C5, mengukuhkan bishop dia kat situ. Sebab selepas pawn makan pawn, Queen boleh makan pawn, dan kalau Queen cuba datang menyerang, kita ada King ke H8. Dan sebenarnya dalam posisi ini putih tak dapat membuat apa-apa pun. Namun dalam posisi ini kesilapan kecil pertama yang dimainkan oleh Adam ialah untuk menerima pawn ni. F makan pawn G5. Ini menyebabkan rook makan pawn G5 dan putih telah mendapat tempo. Putih mendapat gerakan lebih ekstra. Dan ini sedikit sebanyak membantu rook dia untuk membuat double rook kat situ. Kita ada C5 dimainkan dan seterusnya rook ke G1. G6 kat sini mencuba untuk menutup segala serangan. Namun gerakan bagus telah dimainkan oleh Pragnananda membawa queennya ke H5. Semestinya queen ni tak boleh dimakan sebab open check. Pawn di G6 sedang dipin kat situ. Jadi king lari ke H8 telah dimainkan kat sini. Namun dalam posisi inilah Pragnananda memainkan satu gerakan yang di luar jangkaan, yang sangat bagus kat sini. Korang boleh cuba pause video ni dan cari apakah gerakan tersebut. Silakan. Ya, kita ada pengorbanan rook kat sini. Rook makan pawn di G6. Kenapa? Kita dapat tengok kat sini selepas Adam makan rook tersebut menggunakan knight, semestinya kita makan balik dengan menggunakan knight dan sambil membuat check. Dalam posisi ini hitam tak boleh melarikan king dia. Contoh kalau dia cuba larikan king ke sebelah sini, ini tak membuat apa-apa, tak membantu apa-apa pun sebab knight boleh makan pawn di E5 sambil membuat check kat situ, membuat discover check. Jadi king sekali lagi terpaksa lari dan kita dapat tengok queen di F7 telah pun mati. Dan bila bishop makan, queen boleh makan sekali lagi pawn di H7 secara percuma. Dalam posisi ini sememangnya putih akan mempunyai kelebihan dari segi material kat situ, dari segi nilai buah. Oleh sebab itu selepas knight membuat check, Adam Melayu sangat. Adam memilih untuk makan knight di G6 menggunakan queennya. Dia bagi queen, dia sebenarnya tukar queen dia dengan mengambil dua rook putih. Jadi selepas rook makan queen, kita ada bishop ke F7. Rook tu sedang dipin dan akan mati. Jadi selepas queen lari, kita ada bishop makan rook di G6. Dalam posisi ini kita dapat tengok bahawa kedua-dua pemain mempunyai nilai yang sama. Adam telah berjaya menukarkan queen dia dengan mendapat dua rook. Jadi ini sebenarnya nilai yang sama. Cuma dalam posisi ini Pragnananda telah berjaya mencari satu gerakan yang bagus juga, iaitu queen ke F6 check. Memaksa king untuk lari ke G8 dan selepas knight ke G4, Adam Taylor memilih untuk resign dan menyerah kalah. Kenapa? Kita dapat tengok kat sini ancaman knight untuk datang ke H6 membuat checkmate tidak dapat dibendung langsung. Tidak dapat dibendung langsung kat situ. Jadi sebab itulah dia memilih untuk resign. Selain pergi ke G4, sebenarnya Pragnananda juga boleh memilih untuk pergi knight ke F5 kalau dia nak mengancam untuk buat checkmate kat situ. Jadi kalau bishop makan knight, bishop satu lagi boleh datang sekali lagi memperbaharui ancaman checkmate di G7. Dan kalau rook
kawal. Kita ada queen makan rook sahaja dan kita dapat tengoklah checkmate sekali lagi tidak dapat dielak kat situ. Jadi sememangnya game ini telah dimenangi oleh Ramesh Babu Pragnananda hanya dalam beberapa move sahaja. Kita dapat tengok gerakan ataupun serangan yang menarik oleh beliau dibuat kat sini. Dan dalam edisi kali ini pada tahun 2018 ni, Pragnananda telah berjaya memenangi pertandingan tersebut dengan menjuarai mendapat tempat pertama dan mendapat GM normnya yang kedua dalam tournament pada tahun 2018 tersebut. Jadi itu saja pada kali ini. Terima kasih kerana menonton. Silakan like, share dan juga subscribe pada channel kami untuk terus menyokong usaha kami dalam menaikkan industri catur. Korang juga boleh pergi ke playlist kami untuk melihat video-video lain yang menarik. Selamat bercatur. Assalamualaikum. Express Academy.